tengoklah TikTok cikgu Okey, salam sejahtera dan salam perpaduan, stay safe semua. Okey, hari ini apa yang kita nak belajar sedikit dengan persekutuan tanah Melayu Okey, kita kena tahu berapa penjajah, berapakah penjajahan? Berapakah penjajah yang pernah datang menjajah negara kita? Okey, berapa ke negara kita? Menjajah negara kita. Okey, berapa? Tulis angka saja. Okey, soalan cikgu, berapakah penjajah yang pernah bukan pilih, yang pernah. Cikgu copy paste balik. Berapakah penjajah yang pernah datang menjajah negara kita? Berapakah penjajah? 6. Kalau ibu kata 6. 4 ke cikgu? Okey, kita tulis negara mana yang pernah jajah negara kita. Okey, cikgu Ciu nak warming up kamu dulu. Kamu jawab betul ke salah tak apa. Nanti cikgu Ciu bagi jawapan. Okey. Kalau ibu cakap 6, cara ini cakap 4. Ada lagi jawapan yang lain. Seorang wakil lagi. Kalau seorang wakil lagi, cikgu Ciu akan bagi jawapan. Okey. Jawapan dia ni. Portugis, Belanda, British, Jepun, British. PBBJB. PBBJB iaitu berapa? Berapa negara semua? Tengok. Adakah kamu sudah terangkan? Cikgu Ciu nak tengok. Okey, cikgu Ciu tanya lagi. 5. Are you sure 5? Kau ibu, British ulang 2 bukan? British ada ulang 2 kali kan? Portugis, Belanda, British, Jepun, British. 4 negara 4 negara. So, kamu kena ingat Portugis yang sudah pernah menjajah negara kita. Okay. Boleh spell Portugis, cikgu Ciu ni. Okay, lepas tu Belanda. Okay, lepas tu British. Okay. Lepas tu Jepun datang kacau and then British balik. Yang ini penjajah yang pernah menjajah negara kita. So hari ini apa yang kita nak belajar ialah tujuan kita ialah fokus utama kita ialah PTM Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu. Okay guys, sebelum lahirnya Persekutuan Tanah Melayu, apa yang terjadi di Tanah Melayu? Sebelum lahirnya Persekutuan Tanah Melayu, nama apa yang telah diberikan British kepada Tanah Melayu? Boleh jawab. Wah, laju ya kawit ini. Very sharp. Okay. Jawapannya betul Malayan Union Kisah ini sambil tengok Olimpik memanah. Jawab Malayan Union. Okey. Betul Malayan Union. Ataupun you boleh tulis MU Tulis Malayan Union dulu. Lepas tu kamu tulis MU. Cikgu ada tunjuk slide. Kita belum start lagi. Kawin ini yes. Thank you Takut cikgu terlepas. Cikgu tak share screen lagi cikgu warming up kan kamu panas hari ni Kamu panas tak hari ni? Sangat panas Okey, baik. So kenapa orang Melayu Tai Junwen. Kenapa orang Melayu tolak MU? Kenapa orang Melayu, raja-raja Melayu tolak MU? Kenapa? Boleh tulis sebelum kita mulakan, ada 2 minit lagi. 2 minit kita akan mulakan terus kelas kita. Okey.
Sebab apa Malayan Union ditolak oleh Raja Melayu dan orang Melayu? Raja-raja tidak berkuasa. Yes, betul. Raja-raja tidak berkuasa. Yes, itu poin pertama. Okey, kita tengok yang seterusnya. Ada lagi. Okey, Tisha ni pula. Mengubah kedudukan Raja-Raja Melayu. Yes, betul. 2 markah. Ada lagi tak? Tolong fikir. Ada lagi. Prank Kumar, selamat datang Okey. Cikgu Ciu nak 2 poin lagi. Okey, tadi ada kata kedudukan raja, kuasa raja, betul. Kenapa orang Melayu, Raja Melayu menolak MU? Good afternoon sir. Yes, Ashwini So Olimpik dah bermula sekarang. Okey, boleh. Kita ada 2 jawapan lagi, kita akan mulakan kelas kita pada hari ini. Boleh seorang, 2 orang bagi jawapan kenapa orang Melayu, Raja Melayu menolak MU. Selamat datang. Kabitini, tidak hormat adat istiadat agama Melayu. Yes, betul. 3. Satu lagi Cikgu Ciu nak. Cikgu Ciu bagi clue sikit lah. Cikgu Ciu bagi clue sikit. IC. What is IC? Kawibun, yes. Yes, mungkin line kawibun. It's okay Cikgu Ciu faham mungkin line. Yes, kewarganegaraan yang tidak sama rata Hai cikgu. Okey. Hari ini tak ada GM ke? Kelas apa ni? Ada orang tanya saya. IM bawah tarani ada. Kenapa 4 PA? Oh, saya tak send. Kejap. Saya tak send kepada 4 PA. Aduh lah. Patutlah. Terlepas sebab terlalu rush Okey. 4 PA 4 PA. Minta maaf sekejap. 4 PA. Kelas 4 PA. Okey sekejap. Oh, tak send link. Patutlah. Sekejap guys. Okay. Boleh. Kita tunggu Pak Watarani masuk, kita mulakan terus Lupa pula nak bagi ni. Okey, warming up dulu nyatakan ada berapa teknik dalam 5 fingers answer dan 5 think tank. Ada berapa? Tulis angka saja. Ada berapa? 5 fingers answer ada berapa teknik dan 5 think tank ada berapa teknik. Dia tulis nombor saja. Okey, sorry 4 PA, Cikgu Ciu baru perasan saja Okey, 5-5 ataupun 5-5-5 Kamu kalau dalam sejarah kamu kena ingat tangan. Okey, so dengan ini Cikgu Ciu akan okey, tulis ready 5 orang. Ready, kita akan mula dah. Kita akan mula Bawah Tarani dah masuk Bawah Tarani. Okey, ready semua. Bawah Tarani. Okey so Cikgu Ciu akan pergi cepat secepat mungkin Okey. Share slide. Nampak slide Okey, nampak. Okey, izinkan Cikgu Ciu buat recorder seperti biasa dan kita on terus
Kita tak tunggu dah. Okay, salam sejahtera, salam perpaduan kepada semua. Hari ini kita ikuti silent sejarah yang dianjurkan oleh Panitia Sejarah SMK DSN. Tajuk kita hari ini berkaitan dengan ulang kaji Persekutuan Tanah Melayu. Ulang kaji berkenaan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Sekejap, macam ada orang masuk. Okay, sekejap Yes, Bawat Tarani. Okay, finally minta maaf Pak. Okay, can join, Okay, tahniah kepada Bawat Tarani. Terima kasih maklum kepada Cikgu Ciu sebab Cikgu Ciu baru perasan tak send ke Pak PA link. Okay. Kita akan Okay guys, hari ini kita nak belajar tentang persekutuan. Kejap. Okay. Minta maaf ada gangguan intention sikit So hari ini kita nak belajar tentang Persekutuan Tanah Melayu. You kena tahu apabila kamu cakap Persekutuan Tanah Melayu ni, kamu kena ingat BTM. Sebelum BTM ni, kita tahu Malayan Union sebelum ini sebelum jadi Persekutuan Tanah Melayu iaitu BTM, iaitu di mana Malayan Union ni orang Melayu tidak suka orang Melayu dan Raja Melayu tidak suka. Okey, tidak suka. Sebab itu orang Melayu, Raja Melayu tidak suka, maka British ni dia ubah strategi. Apabila ubah strategi, dia jadikan Malayan Union ini kepada Persekutuan Tanah Melayu. Jom kita tengok. Okey, so pengenalan Persekutuan Tanah Melayu ini menggantikan replace MU. Kena ingat BTM ni dia replace MU So tak ada MU dah, jadi BTM. Next. So Cikgu Ciu dah cakap hari tu, persekutuan ini bermaksud gabungan negeri gabungan negeri dalam satu pentadbiran. Next. Okay, so ditubuhkan jabatan kuasa. Hari ini kita akan lebih fokus pada jabatan kuasa kerja jawatan kuasa kerja. What is jawatan kuasa kerja? Jawatan kuasa kerja ni dia buat perlembagaan. Kamu kena ingat perlembagaan kita ni come from here jabatan kuasa kerja perlembagaan kita. Okey, apabila mereka ada matlamat tu membincangkan asas perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 Sekejap, ada orang lagi nak masuk Ada orang? Tak ada. Okey, very good 29 orang Saya agak menghargai lah kerana kamu boleh datang. Okey, so badan ini badan jabatan kuasa ini dia buat perlembagaan. Perlembagaan apa? Perlembagaan BTM. Kamu kena ingat di BTM ni kita ada kaum apa? Di BTM ni kita ada kaum apa, guys? Boleh tolong jawab di dalam ruangan komen. BTM ni ada kaum apa? Okey, di samping jawab tu Cikgu Ciu tulis juga Melayu campur Cina campur India. Betul? BTM ni ada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. Very good kali ini Okey, congratulations dan yang jawab, yang semua yang jawab di sini. And then inilah BTM Kamu ingat Semenanjung Malaysia ialah BTM. Itu saja. Next, kita tengok golongan nasionalis.
Golongan nasionalis ini bermaksud memperjuangkan hak orang Melayu. Kamu kena ingat. Apa maksud nasionalis orang Melayu? Memperjuangkan hak orang Melayu. Kamu kena ingat macam tu. Memperjuangkan hak orang Melayu. Okey. Apa golongan nasionalis Melayu ni? Dia membidah, menentang. Bidah ialah menentang, fight. Menentang. Ada orang masuk Tak ada So Cikgu Chiu akan go fast sebab Cikgu Chiu pentingkan latihan. Ini ulang kaji saja So kita kena tahu nasionalis Melayu ni dia menentang British. Secara tertutup perundingan tertutup dengan UMNO. Kamu kena ingat UMNO United Malay Nation Organisation. UMNO ni ialah tim besar orang Melayu. Tim besar orang Melayu. Kamu kena ingat yang ni UMNO kamu kena ingat. Tim besar orang Melayu. Sebab apa? Dia nak jaga hak orang Melayu. Dia nak jaga hak orang Melayu. So pihak British ni mengetepikan Parti Komunis Malaya. Parti Malaya. Tersebut iaitu Pusat Tenaga Rakyat Putra. Apa maksud Putra? Putra ialah Pusat Tenaga Rakyat. Sebab British reject PKMM, maka PKMM ini dia join Putra. Tapi sama saja. Dia nak memperjuangkan hak orang Melayu. Okey. Next. Jawatan kuasa kerja ini, apa tu fungsi jawatan kuasa raja ni? Cikgu Chiu dah cakap kan? Buat perlembagaan. Buat perlembagaan. Kena ingat. Okey. Telah memulakan tugasnya awal Ogos lagi. 1946 sehingga pertengahan bulan 1946. Kamu kena ingat BTM wujud bila? BTM wujud 1948. Tapi jawatan kuasa ini buat perlembagaan ini awal 2 tahun. Awal 2 tahun mereka buat perlembagaan untuk Persekutuan Tanah Melayu. Sudah Next. Okey, so jawatan kuasa ini menyediakan cadangan seperti berikut So jawatan kuasa apa dia? Jawatan kuasa kerja. Kena ingat ni, bab ni penting. Kalau kamu tak faham jawatan kuasa kerja ni, kamu tak boleh menguasai bab ini. Jawatan kuasa kerja ni bermaksud buat perlembagaan BTM. Buat perlembagaan BTM. Kamu kena ingat yang ni je Jawatan kuasa BTM buat perlembagaan. Okey. Menyatukan semua negeri satu pentadbiran. Ada berapa? 2 campur 4 campur 5. 2 ialah negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. So dia nak pulihkan kedudukan raja sebab MU telah mengetepikan kedudukan raja. Okey, hak keistimewaan orang Melayu, Dewan Perundangan dan syarat keketat. Tadi Kisar ini ada cakap tahap kerakyatan atau kewarganegaraan yang longgar. So ini cadangan Putra AMJA. Okey. Nanti kita tengok apa yang dimasukkan Putra, apa yang dimasukkan AMJA. So tim ini dia bergabung 2 in 1. 2 in 1. Menentang perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, siapa yang buat ni rangka perjanjian Persekutuan 1948?
Okay, tulis di ruangan komen. Siapa yang buat? Siapa yang buat rangka perjanjian persekutuan 1948? Boleh seorang tulis dalam ruangan komen? Siapa yang ni? Siapa yang buat? Jawapan dia ialah yes, di Syahrini. Jawatan kuasa kerja. So tim ini, tim 2-in-1 ini menentang tim jawatan kuasa kerja. Sebab apa? Sebab gabungan ini tidak setuju disagree with the jawatan kuasa kerja ni hanya orang Melayu saja. Hanya orang Melayu, UMNO, Raja-Raja Melayu dan British saja. Maksudnya di sini Putra AMCJA ni terdiri daripada kaum bukan Melayu. Kamu kena tahu. Terdiri daripada kaum bukan Melayu. That's why dia menentang. Sebab jawatan kuasa kerja hanya diwakili oleh UMNO, Raja-Raja Melayu dan British saja. That's why mereka. So apa mereka buat? Apabila mereka menentang, mereka mencadangkan perlembagaan rakyat. Jom kita tengok perlembagaan rakyat. Ini penting bab ini. So what is perlembagaan rakyat? Okey, perlembagaan rakyat menyatakan dia kata nak gabungkan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura. Ini yang pertama. Nombor 2, penubuhan Dewan Perundangan Pusat, induk headquarter dan majlis-majlis negeri. Okey. Kewarganegaraan yang sama, that's why yang ini tak boleh. Perlembagaan rakyat ni tidak berjaya. Perlembagaan rakyat tidak berjaya sebab apa? Negara yang sama. Tidak boleh. Sebab kita kena tahu sangat penting perlembagaan rakyat ni gagal. Okay, next. Ini sebenarnya lalu saja. So Raja Melayu, Raja Perlembagaan. Raja yang kena ikut undang-undang. Kemudian agama Islam, ada istilah orang Melayu, diketuai sepenuhnya orang Melayu melalui Majlis Kas. Kemudian perhatian kas tu dia bukan kata tak ada hak keistimewaan, tapi ada kelebihan sedikit. Bahasa kebangsaan, bahasa rasmi Tanah Melayu. Okay guys, nak feedback daripada kamu. Kenapa perlembagaan rakyat ditolak oleh British? Orang-orang Melayu. Kenapa perlembagaan rakyat ditolak oleh orang Melayu dan Raja Melayu? Why? Satu punca je. Boleh tulis dalam ruangan. Sebab apa perlembagaan rakyat Melayu dan Raja-Raja Melayu. Okey, Kawitini tulis tidak adil. Tidak adil. Hanya perlembagaan rakyat ni tentang sebab boleh. Tak boleh tak boleh. Ada hak keistimewaan. Ada hak keistimewaan. Okay, next. Awak pertahanan telah menjadi tanggungjawab bersama. Of course. Bersama. Kewarganegaraan Malaya dinamakan warna merah putih di latar belakang bendera kebangsaan Tanah Melayu. So this one is about bendera. Halo, boleh dengar?
line problem mungkin line problem. Itu is my problem. Okey, boleh jelas tak? Kejap. Halo, boleh jelas tak? Kejap. Saya tukar dia. Saya tukar earphone pula. Muncul terima kasih Kak Wibun. Sekan-sekan Okey, kita tunggu ni. Sekarang boleh. Okey, halo, boleh Boleh dengar? Boleh dengar Boleh cikgu, boleh. Okay. Alright, jom kita pergi So this is about perlembagaan rakyat. You should read more, do some work lah about perlembagaan rakyat. Tetapi tidak berjaya Tidak berjaya. Sebab apa? Sebab hak keistimewaan orang Melayu tidak dijaga. Itu sebab punca dia. So akhirnya cadangan Putra dan MCJA ni digabungkan untuk membentuk perlembagaan rakyat, tetapi ditolak So AMCJA ni ialah All Malaya Council of Joint Action. Termasuknya orang pelbagai kaum join dalam force ini. Bukan orang Melayu saja. Kemudian kita tengok British pun tolak British pun tolak perlembagaan rakyat. Dan menerima perjanjian persekutuan tanah Melayu yang dikubah oleh jawatan kuasa kerja orang putih yang bentuk yang buat perlembagaan persekutuan tanah Melayu. So Putra AMCJA ni dia boykot. Macam mana boykot? Macam mana nak boykot? Tutup semua perniagaan. Tak buka kedai tanpa bantahan. So dia boykot lah sebab perlembagaan rakyat ni tak diterima. Dia boykot, dia tutup kedai. Macam nak macam bersih. Nak macam bersih lah. Bersih warna kuning tu. Baju kuning tu bersih. Pernah dengar bersih. Ini tapi mereka boykot untuk boykot secara aman, tutup semua kedai sebagai bantahan sebab British tak menerima perlembagaan rakyat. Okey, so yang ini merupakan tarikh yang dipilih oleh Hari Harta Semalaya. Harta Semalaya itu bermaksud boykot tutup kedai besar-besaran untuk menunjukkan kepada British kita ni tak suka jabatan kuasa yang dibuat oleh jawatan kuasa kerja untuk membentuk persekutuan tanah Melayu. Faham setakat ni So kenapa mereka boykot Kenapa mereka boykot? Why? Sebab British, UMNO, Raja-Raja Melayu UMNO, Raja-Raja Melayu, orang Melayu tak sokong apa? Tak sokong perlembagaan rakyat. Kamu kena ingat. Tidak sokong perlembagaan rakyat. Why tidak sokong? Sebab mereka tuntut hak sama rata. Orang Cina, orang Melayu, orang India sama. No, cannot. Putra AMCJA ni terdiri bukan Melayu bukan Melayu. Boykot. Okay, next. So mereka buat harta harta ialah tindakan tutup kedai. Ingat dalam game harta. Mereka tak tahu harta itu apa, tutup kedai, gulung tikar. Menghentikan semua kegiatan ekonomi. Okey. Harta ialah tutup kedai, hentikan bisnes. Tak perlu bisnes. So protes tanpa keganasan ini. Dia protes lah secara aman dan damai. Cara menutup semua premis kedai seperti kilang tak operasi, semua inilah beroperasi. Next,
Kenapa bentuknya BTM? Faktor, punca. Punca bentuknya BTM. Kenapa? Kita tengok punca dia. Okey? Sebab Raja-Raja Melayu tanda tangan. Kamu kena ingat Raja-Raja Melayu ni sebagai ketua kerajaan. Raja-Raja Melayu ialah ketua kerajaan yang bersetuju. That's why lahirnya Persekutuan Tanah Melayu. This one. Okey, penubuhan ini didorong oleh beberapa faktor. Kenapa selamat datang Puan Rosnah. Puan Rosnah, Ciu teruskan ataupun macam mana Puan Rosnah? Sila teruskan Ciu. Okey, boleh. Terima kasih Puan Rosnah. Okey, kita teruskan. So kita kena ingat penubuhan PTM ini, Persekutuan Tanah Melayu ini disebabkan oleh apa? Ada beberapa faktor. Yang pertama, penentangan orang Melayu terhadap MU lah. Sebab MU ini tidak mengiktiraf hak keistimewaan orang Melayu. Kemudian cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. UMNO ni ialah satu badan yang memperjuangkan hak keistimewaan orang Melayu. Satu badan memperjuangkan hak keistimewaan. Memperjuangkan orang Melayu lah. Hak orang Melayu. Okey. So nombor 3 kita tengok ada sokongan daripada pentadbir British untuk menjayakan BTM ini. Okay, that's why wujudnya BTM ganti apa? Ganti Malayan Union. Kamu kena ingat. Okay. Jom kita tengok next slide. So ciri-ciri tanah Melayu ni apa dia? Ciri-ciri tanah Melayu ini. Why orang Melayu, Raja-Raja Melayu menolak MU? Dan kenapa orang-orang Melayu, Raja-Raja Melayu sokong BTM, Persekutuan Tanah Melayu? Why? Kita tengok. So jawatan kuasa ini dia yang bentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kita tengok kenapa Raja-Raja Melayu, orang Melayu menyokong. Okey, dari aspek pentadbiran kita kena tahu gabungan negeri yang dikatakan persekutuan, gabungan negeri. Kita kena tahu ada berapa gabungan negeri ini. Murid-murid semua boleh tulis ada berapa negeri yang ada dalam PTM. Tulis di ruangan komen untuk feedback Cikgu Ciu. Okey, ada berapa negeri yang ada di dalam PTM ini? Okey, boleh? Ataupun lain Cikgu slow. Boleh Cikgu Ciu masih tunggu feedback daripada anda? Ada berapa negeri yang very good? Oh, Devisha siap formula. Okey, so Kisharini 11, Devisha 11. Okey, so jawapan dia 11. 2 negeri-negeri Selat, 4 negeri-negeri Melayu bersekutu dan 5 negeri-negeri Melayu tidak bersekutu yang kita sudah belajar. Next. Itu tadi pentadbiran. Kita tengok kuasa Raja-Raja Melayu. Adakah Persekutuan Tanah Melayu ini jaga betul-betul kuasa Raja-Raja Melayu ini? So, majlis majlis Raja-Raja dibentuk. Yang ini. Yang ini kita lihat ada unsur ataupun ada tanda kuasa raja dijaga. Ada unsur, ada tanda raja, kuasa raja dijaga dalam Persekutuan Tanah Melayu. That's why Raja-Raja Melayu ini dia menyokong dan tidak lupa juga orang Melayu. Dan Raja Melayu pun ada hak memberi pandangan dalam perkara yang tertentu. Jom. Nombor 3, perundangan. Perundangan ini rang undang-undang perlu mendapat perkenan. Apa maksud perkenan? Setuju. Perkenan tu ialah bahasa istana, guys. So rang ini bukan undang-undang lagi. Dia plan ataupun rangka.
Rang tu rangka. Rang undang-undang ni kena raja setuju. Kalau raja tak setuju, maka undang itu tidak dapat dijalankan. So majlis raja-raja ni, apa maksud majlis raja-raja ni? Majlis raja-raja ni bermaksud hanya raja saja ada dalam tim itu. Kena ingat. Hanya raja saja yang ada dalam majlis itu. Majlis tu macam satu badan, satu badan. Ataupun kata murah tim lah, tim. So, tim raja saja boleh luluskan perundangan. Okay, next. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan ini seperti kita maklum, sedia maklum IC. IC kita. Jus soli hanya terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British. Okay. So, kita kena tahu MU itu dia menggunakan prinsip jus soli. Prinsip jus soli. Bermaksudnya dia terbuka kepada semua warga British yang ada kepentingan di tanah Melayu. That is prinsip jus soli. Kalau berjaya, maka majoritinya orang putih, bukannya orang Melayu. So tidak berjaya. Apabila tidak berjaya, prinsip jus soli ini diperketatkan, hanya diberikan kepada rakyat raja, ialah bermaksud rakyat yang sebelum kedatangan British dan rakyat British di mana masyarakat yang lahir di mana? Di negeri-negeri selat. Di negeri-negeri selat, negeri-negeri selat. Negeri mana negeri selat tu? Pulau Pinang, Pulau Pinang dan Melaka. Okey. Nanti kamu tengok balik So ini hanya ulang kaji. Okay. Alright. So yang ini kewarganegaraan ni secara pendaftaran. Apa maksud pendaftaran? Kuat kuasa undang-undang. Kuat kuasa undang-undang. Okey, secara pendaftaran. Bermaksudnya masyarakat orang luar sana dia sudah 15 tahun duduk di tanah Melayu daripada 20 tahun. So mereka layak memohon secara pendaftaran. Okey, so kesan dia. Apa kesan dia? So kesan dia apabila BTM ini berjaya dibentuk. Okey, siapa bentuk BTM? Boleh tolong cikgu soalan ini. Tolong bagi jawapan. Siapa yang buat perlembagaan? Siapa yang merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu? 1948. Siapa yang merangka? Okey. Boleh bagi jawapan? Sekejap Cikgu Ciu join dengan telefon Cikgu Ciu. Mungkin line problem. Wah, laju Kishar ini. Tahniah. Bawatan Rani, tahniah. Ada lagi tak yang nak menjawab? Kawin pun. Tahniah kawin pun. I love your spirit. So betul jawapannya. Jawatan kuasa yang merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ni saya Cikgu Ciu nak tanya sekali lagi. Ada perlembagaan yang lain tak selain perlembagaan BTM yang dirangka? Ada perlembagaan yang lain tak selain perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang dirangka? Ada tak? Kalau ada, tulis apa dia? Perlembagaan apa? Okey, Kawi pun, yes. Cikgu Ciu faham jawatan kuasa kerja. Okey, ada komen? Tolong bagi jawapan. Selain daripada soalan Cikgu Ciu, selain daripada perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948, ada lagi ya perlembagaan yang lain yang dirangka? Okey, ada? Okey, Cikgu Ciu bagi masa untuk kamu. Cikgu Ciu nak charge phone, bateri nak habis. Ada ke tak ada? Sekejap
Not sure cikgu. Okey. Sebenarnya ada satu lagi perlembagaan iaitu perlembagaan rakyat. Siapa yang cadangkan perlembagaan rakyat ini? Siapa yang cadangkan perlembagaan rakyat ini? Guys, siapa yang cadangkan? Okey, tulis di ruangan komen. Saya masukkan. Kawimbun Persekutuan Malaysia. Okey, Kawimbun. Soalan Cikgu Chiu, siapa yang merangka perlembagaan rakyat dalam skop pembelajaran kita hari ini? Kawimbun, tak apa, good try Kawimbun, I love your spirit. Okay. Okay, so tak apa, I like your spirit. Okay, betul jawapannya. Putra AMCJA yang merangka. Kenapa perlembagaan rakyat ditolak oleh Raja-Raja Melayu, ditolak oleh orang Melayu, ditolak oleh British? Mengapa? Mengapa perlembagaan rakyat ditolak oleh Raja-Raja Melayu, orang Melayu dan British? Kenapa? Boleh seorang tulis dalam ruangan komen sebelum kita pergi ke slide seterusnya. Very good Isharini. Betul jawapan dia betul iaitu mengubah hak keistimewaan orang Melayu. Sebab putra AMCJA ni dia menuntut hak sama rata. That's why tak boleh. Next. Kesimpulannya, tengok cepat saja kita belajar hari ini dah 3.45 So kesimpulannya kita kena tahu dengan adanya kerjasama Raja-Raja Melayu dengan UMNO. UMNO ni bermaksud wakil orang Melayu lah membolehkan Persekutuan Tanah Melayu dibentuk. Pembentukan ini mengembalikan status Raja-Raja Melayu. Yang ini point dia mengembalikan status Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Okey, itu yang pertama. Next kesimpulannya. British mengiktiraf dasar menaungi negeri Melayu. Seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Bermaksudnya British akan jaga tanah Melayu seperti mana sebelum Perang Dunia Kedua. Maksudnya British ni nak menjajah negara kita lagi, tetapi dengan adanya peranan Raja-Raja Melayu, orang Melayu dalam usaha memperjuangkan maruah bangsa. Maksudnya dengan adanya peranan ini, maka British tidak boleh menjajah lagi. Tolak ansur kaum juga penting mencapai matlamat Pertubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, jom kita tengok soalan pula. Boleh nampak? Minta maaf kecil sikit Okey. Bahagian A So, apakah tujuan jabatan kuasa tersebut ditubuhkan? Jabatan kuasa apa? Gambar 1 di bawah menunjukkan jabatan kuasa kerja yang tubuhkan pada 25 Julai 1946. So, jawapan dia apa dia? Okey, baca dulu Cikgu Chiu bagi dalam 2 minit ke Jawapan dia apa? Lajunya Tengah laju. Oh, okey. Adakah betul jawapan anda ni? Jom kita tengok. Menentukan jawatan kuasa perundingan kaum. Okey. So, you boleh tengok buku teks Ada buku teks tak? Buku teks. Buku teks. Tengok buku teks. So jawapan kamu menentukan tak ada A bukan jawapan. B membincangkan kedudukan Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Menentukan tarikh kemerdekaan tak ada. Okey, B atau D? Okey, B atau D. Jom kita tengok. So kamu rujuk muka surat berapa? 45. Okey, macam ni lah nak belajar sejarah So you tengok muka surat. Kecil tolong cek. Okey. So kamu tengok muka surat 126. 126 kepada sesiapa yang ada buku teks.
So, cikgu baca izinkan cikgu baca Jawatan Kuasa Kerja ditubuhkan pada 25 Julai 1946. Matlamat penubuhan jawatan kuasa ini adalah untuk membincangkan asas Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Tahniah kepada kamu semua. I love you all. Okay, terbaik. Soalan nombor 1 sudah berjaya dijawab oleh anda. Next. Mengapakah gabungan Putra and AMCJA menolak rangkaan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948? Okey, mengapa? Okey, yang ini muka surat berapa? Kejap, cikgu. Okey, muka surat 128. Okey, muka surat ada buku teks, kamu boleh tengok muka surat 128. Mengapa? Okey, cikgu Ciu huraikan sikit berkompromi. Apa maksud berkompromi? Bekerjasama Berkompromi ialah bekerja sama. Okey, cikgu Ciu bagi 2 minit untuk kamu jawab. Okey, ada jawapan dah? B jawapan dia B. Adakah betul B? Ada yang jawab C Ada jawab C. Ada yang jawab C D B B C. Okey. Menentang kembalikan ini C tidak berkaitan C tidak berkaitan and then D tidak berkaitan. Okey, so A atau B? Okey, A atau B? Tengok muka surat 128 Okey, cikgu Ciu baca sikit. Putra dan AMCJA menganggap Perlembagaan Persekutuan sebagai tidak demokratik, mengukuhkan British dan perkauman. Okey, jawapan dia apa dia? B atau A? Okey, jawab sekarang. Cikgu Ciu dah bagi clue. Tidak demokratik, mengukuhkan British dan perkauman. Okey, jawapan dia adalah A. Jawapan dia, bukan B A. Okey, itu dari muka surat 128. Confirm kami pun So tak apa. Yang penting kita kena ada kita ada semangat. Okey, next. Kita pergi soalan seterusnya. Can you get me a new and say she is going to be free to her about it? Okey, mungkin tersalah komen di sini kot. Okey. Next. Okey, soalan ini. Apakah kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 terhadap orang Melayu? Okey guys. Jawapan anda. Gakin can you get me a new and she said she was going to be free to her about it. Okay, tak apa Gakin nanti PM cikgu Ciu tepi Okay, Kawitini C. Okay, ada lagi jawapan? Dewisha? Oh, Sharon tulis B. Okay, Sharon tulis B Okay, ada lagi jawapan? Kawi pun tulis mewujudkan kerjasama kaum ke arah perpaduan. Okey. Kisharini tulis B. Diwisha tulis C. Okey, kita tengok Sebenarnya ni markah bonus lah markah bonus. Markah bonus untuk kamu. Bukan ada satu jawapan saja. Ada banyak jawapan Okey, kita tengok syarat kewarganegaraan dilonggarkan. Salah. A salah. Kedudukan istimewaan orang Melayu diiktiraf. Betul. Mengembalikan kedudukan raja-raja Melayu betul. So, mewujudkan kerjasama kaum ke arah perpaduan. Betul. Soalan ni mungkin dia salah kecuali dia kena tulis kecuali. So, kalau kamu jawab B, C, D, tanya kepada kamu Alright. Kalau dia tulis kecuali, jawapan dia A kalau dia tulis kecuali. Tapi dia tak tulis kecuali, so jawapan dia B, C, D.
Okay, good Sharon. Next. Okay, boleh nampak? Pada pendapat anda, mengapakah gabungan Putra AMCJA menentang Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948? So ini have a look saja, Cikgu Chiu have a look saja. Ini point ini boleh nanti Cikgu share slide ini kepada kamu di grup. So kenapa Putra dan AMCJA menentang? Pertama, British menjalankan rundingan dengan UMNO saja. So British ni buat hal, British hanya jumpa UMNO. Macam tu. British hanya berjumpa dengan UMNO saja secara tertutup. Okay. Ini poin pertama. Okay. British mengetepikan pada jabatan Parti Persatuan Melayu Raya ini diketepikan. So tidak diberi peluang yang ada UMNO, tidak boleh lah, sebab itu Persekutuan sebab itu Putra dan AMCJA menentang. Okay. So dia ada wakil bukan Melayu. Yang ini dia ada wakil bukan orang Melayu. So jawapan yang sebelum ini ada jawapan A, B tu kan, betul tak? Sebenarnya boleh diterima, Cikgu Chiu terima. A atau B tu boleh terima. Maksudnya nanti Cikgu Chiu tengok balik slide tu, boleh terima sebab tak ada wakil orang Melayu. Perlembagaan persekutuan tidak demokratik. Maksud tidak demokratik ni ada hak keistimewaan orang, ada hak keistimewaan orang Melayu. Maksudnya sebab itu Putra dan AMCJA itu menentang, tidak demokratik. Ada hak istimewa orang Melayu. That's why tidak demokratik. Mengukuhkan kuasa British. So mengukuhkan kuasa British. That's why dia menentang Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Bersifat perkauman untuk orang Melayu saja. British tunduk kepada tuntutan UMNO. So British dia hanya berfokus UMNO saja, orang Melayu. Dia bukan fokus orang India, orang Cina. That's why Putra AMCJA ni menentang. Boleh setakat ni? Okey, soalan terakhir. Pada pendapat anda, mengapakah tuntutan? Okey, tuntutan ini ialah permintaan. Tuntutan ialah permintaan. Okey. Cikgu Chiu nak seorang dua orang tolong komen. Siapa rasa nak try boleh try. Pada pandangan anda, mengapakah tuntutan yang dibuat oleh orang Melayu pada soalan C adalah wajar? Kenapa orang Melayu dia fight for hak keistimewaan orang Melayu itu ialah sesuatu yang betul? Mengapa? Okey, tak apa, jangan buang masa, kita fokus bersama-sama. Fokus point ni. Yang pertama ialah orang Melayu merupakan penduduk asal tanah Melayu. Cikgu tulis point form, jangan tulis bentuk point form dalam peperiksaan. Ulang kaji pun praktis bentuk ayat. Penduduk asal tanah Melayu. Okey, itu yang pertama. Lepas tu, negeri-negeri Melayu sebelum kedatangan kuasa penjajah. Sultan merupakan ketua negeri-negeri Melayu. That's why mereka kena jaga hak keistimewaan orang Melayu dan kuasa Raja Melayu. Sultan, Raja atau Sultan orang yang sama. Ialah ketua negeri. Okey, next kita bagi lagi. Kita ambil lagi. Struktur Melayu Union mengetepikan kuasa fungsi Raja-Raja Melayu. That's why so struktur MU ini, Melayu Union ni
menggugat macam kawan kamu tulis, menggugat kuasa raja. Okay. And the last one, kamu dah selalu dengar Cikgu Ciu cakap, iaitu hak keistimewaan orang Melayu sebagai penduduk asal dihapuskan. Apabila kalau orang Melayu, raja-raja Melayu tidak menuntut hak keistimewaan orang Melayu itu, mungkin hak keistimewaan. So, orang Melayu orang Melayu ingin hak keistimewaan. Betul, Cikgu Ciu tulis point form saja. Orang Melayu ingin hak keistimewaan. Minta maaf, Cikgu Ciu tulis dengan mouse. Orang Melayu dikembalikan. Jangan risau, slide ini Cikgu Ciu akan share. So, pada pendapat anda, mengapakah tuntutan permintaan yang dibuat oleh orang Melayu pada soalan C adalah wajar? Soalan C itu bermaksud dia fight for hak keistimewaan. Minta maaf. Soalan C itu ialah fight for orang Melayu. Fight for hak orang Melayu. Okey. Mengapa orang Melayu nak fight for hak orang Melayu? That's why yang pertama, penduduk asal tanah Melayu. Yang kedua, Sultan dan Ketua Negeri MU menggugat kuasa raja. Orang Melayu ingin mengembalikan hak keistimewaan. Orang Melayu ingin hak keistimewaan orang Melayu dikembalikan. Hak keistimewaan Melayu dikembalikan. Okey. So minta maaf lah tak cantik sekejap. Cikgu Ciu padam sekejap. Cikgu Ciu munikan. Okey, Cikgu Ciu munikan aja. Orang Melayu ingin hak keistimewaan Melayu dikembalikan. Dikembalikan. Okey. So jangan live dulu sebab Cikgu Ciu tengah record juga. Cikgu Ciu record untuk kawan kamu yang tak dapat hadir. So jangan keluar lagi. Tunggu arahan Cikgu Ciu. Okey, sekian, terima kasih. Cikgu Ciu, guru sejarah, mengambil berat ilmu sejarah anda. Stay safe, laksanakan tanggungjawab sebagai anak murid yang akan memimpin negara pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Kita jumpa. Okey. Puan Ustaz, dengan Ciu mempersembahkan PKP SMK DSN memberikan sepatah doa. Halo, dah sudah. Line tak bagus juga ni. Putus sangat Ciu. Line di rumah tak bagus. Tak apa. So terima kasih Puan Rosna. Tak dengar. Okey, tak apa. Okey. So tak apa, saya wakil Puan Rosna mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada murid yang sudi hadir dalam kelas sejarah, silent sejarah. So izinkan Cikgu Ciu ambil gambar. Okey, so terima kasih Cikgu Ciu. Okey guys, kalau faham okey, Cikgu type komen kalau faham tulis 1. Okey, so Cikgu Ciu nak buat rumusan sebelum kita bersurai. Hari ini kita belajar bagaimana Jabatan Kuasa Kerja membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan kita nampak puncanya Raja-Raja Melayu sokong, orang Melayu sokong, pegawai British sokong. That's why BTM berjaya dibentuk. Apabila BTM berjaya dibentuk, maka sampai sekarang lah kita
adanya sebuah semenanjung tanah Melayu ataupun semenanjung Malaysia yang menyambut kita masyarakat kita rakyat Malaysia menyambut Hari Kebangsaan iaitu pada 31 Ogos 1957. So saya harap saya harap jangan jangan left dulu sebab Cikgu Chiu nak pergi ke soalan yang tadi soalan hampir sama. Soalan yang hampir sama itu mana dah? Sekejap yang ni. Soalan yang ni So soalan yang ni A, B boleh diterima A, B boleh diterima. So tanyalah yang menjawab A dan B So Cikgu Chiu tarik balik bukan saja soalan A bukan jawapan A. A, B pun boleh terima So saya rasa kita dah sampai ke penghujung rancangan. So itu saja daripada saya. So Puan Rosna tak nak bagi ucapan. Saya cuba. Saya boleh. tak putuslah. Saya sangat menghargailah usaha Cikgu Chiu. Terima kasih banyak. Sepatutnya orang muda macam Cikgu Chiu waktu petang macam ni beliau akan keluar berjalan-jalan di keliling rantai 10 km. Tapi beliau menggunakan masanya pada petang ini bersama anak-anak minta tolong sebar-sebarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Marilah join kelas-kelas yang dirancang oleh cikgu-cikgu, terutama Cikgu Chiu sebagai ketua panitia sejarah. Dan kita berharap kita sama-sama terkesan dengan pandemik COVID-19, tetapi cikgu-cikgu di Samsudin Naim dan juga panitia sejarah sangat-sangat berusaha supaya murid SPM 2021 ini berjaya. Cikgu-cikgu tak boleh berjaya, tak boleh naikkan Samsudin Naim sekiranya awak tidak turut serta. Kita saling bantu-membantu. Nampaknya usaha Cikgu Chiu ini sangat dihargai oleh pihak sekolah dan kita tahu orang muda, kalau kita ada cikgu yang muda, ada murid yang muda, bekerjasamalah untuk menjadikan DSN sebagai DSN yang hebat. DSN boleh. Terima kasih. Terima kasih Puan Rosna sebagai PKP SMK DSN. So saya harap anak murid pada hari ini pergilah maklum pada kawan-kawan di sana mengikutilah program bukan saja sejarah tetapi juga program-program sekolah terutamanya bahasa Melayu dan subjek-subjek lain Marilah kita sama-sama belajar ilmu sebab ilmu itu tidak boleh dibeli dengan mata wang. So itu saja untuk hari ini. Cikgu Chiu mengambil berat tentang ilmu sejarah anda. Stay safe. I love you all. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Terima kasih Cikgu. Okay. Cikgu Chiu. Ya saya. Cikgu Chiu boleh dengar boleh kita tinggal boleh. 2 orang dalam ni? Boleh. Okey, saya tunggu Cikgu Chiu. Okey. Sekejap saya end record sekejap. Yang record ni Chiu tak akan post. Chiu post yang PowerPoint ya.